Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا من المظلومين والمستضعفين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، في غزة، في اليمن، في الشام، في كل مكان وفي كل زمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga 185. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ini bukan kita sahaja puasa. Generasi dulu dan generasi awal pun dia berpuasa sama, iaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu dengan hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, iaitu memberi makan kepada lebih dari seorang miskin pada suatu hari, maka dia lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Al-Quran juga merupakan pembeza antara yang benar dan yang batil, yang betul dan yang salah. Kerana itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, iaitu bagi orang yang musafir, maka wajib baginya menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Sesekali amal ibadah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebankan hambanya. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
di atas setiap petunjuk yang diberikan kepada kamu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam Bilal Pengusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin musliman, hadirin hadirat, ibu ayah, abang kakak, rakan-rakan, sahabat-sahabat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cukup barakah ini, dapat sama-sama kita tunaikan satu kewajipan besar kepada Allah melalui ibadah kefarduan salat maghrib. Kefarduan salat ini difardukan di bulan Rajab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian kita disusuri dengan bulan Sya'ban dan akan bertemu dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan pensyariatan berpuasa. Maka kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita, gerak-geri kita, melapangkan dada hati kita untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa keberadaan kita di rumah Allah bukanlah semata-mata dengan kudrat, dengan kuat hebatnya kita, tidak. Ia berbentuk pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih di kalangan hamba-hambanya yang terpilih untuk hadir ke rumah Allah, menunaikan kewajipan kepada Allah, kemudian mendengar satu kuliah maghrib pada malam ini yang sememangnya menjadi rutin kita hari-harian. Dan tajuk kupasan saya pada malam ini adalah mengenali Ramadan dan persiapan menghadapi Ramadan. Siapa dia Ramadan tu? Lagu mana Ramadan tu? Tahu belaka dah bulan Ramadan ini. Kita biasa gunakan istilah Ramadan itu tetamu istimewa. Bila kita menyambut tetamu istimewa ini, dia tak sama dengan sambutan tetamu biasa. Bulan selain bulan Ramadan itu bulan-bulan biasa, tetapi Ramadan bulan yang bukan biasa, tetapi dia tetamu yang luar biasa. Umpamanya bagaimana kita menyambut tetamu VVIP. Dalam setahun itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemuliaan kepada manusia mengikut masa dan juga tempat. Kalau dalam hal tempat, Allah Subhanahu wa taala berikan tempat-tempat yang mulia, antaranya Masjidil Haram. Kelebihan dia tak sama dengan tempat-tempat yang lain. Sekali kita semayang dalam Masjidil Haram, kelebihannya seumpama 100,000 dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Makna seka'ak je semayang di Masjidil Haram sama sebagaimana 100,000 rakaat kita semayang masjid kita ni. Tak boleh kata apa ni kemuliaan Allah Ta'ala beri dah. Beruntung orang pergi di Mekah. Mudah-mudahan boleh pergi Mekah. Bila sampai sana ambil kemuliaan ini, kelebihan ini. Semayang sunat banyak-banyak, qada salat hak mana dan sebagainya. Begitu juga Masjid Nabawi. Semayang di Masjid Nabawi seumpama 1000 kali dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Dan termasuk Masjidil Aqsa. Ini tempat yang mustajabnya doa, multazam di hadapan Kaabah, di tempat tanah haram. Haram tu maksudnya bukan halam halal, bukannya haram halal, bukan. Haram di sini maksudnya haram, iaitulah suci, tanah suci. Bila kita sebut pergi tanah suci, pergi tanah suci, sehingga timbul kalimah haramain. Apa maksud haramain? Dua tanah suci, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Ini baik, itu tempat. Sama juga dalam hal masa. Masa dalam setahun itu ada Allah Subhanahu wa taala berikan masa-masa yang mulia lebih daripada orang lain. Iaitulah yang pertama bulan. Bulan itu iaitulah bulan Ramadan. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Spesialnya Ramadan itu, kalau dalam minggu 7 hari seminggu, hari Jumaat.
adanya masa-masa dalam hari Jumaat itu masa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimustajabkan doa. Maka hari Jumaat kita digalakkan supaya banyak doa, mudah-mudahan temu dengan masa yang Allah Taala mustajabkan. Tak tahu hak ni. Sebab Tuhan rahsiakan hak ni. Kalau tahu, kita pakat tunggu waktu tu je lah. Pukul 9 pagi waktu mustajab doa tu. Hari Jumaat tu, pukul 9 tu lah kita berdoa ni. Ni. Baik. Maka begitulah Ramadan. Dalam fasa yang pertama ni saya nak sebut kemuliaan Ramadan. Siapa dia kok tetamu yang kita kata istimewa ini? Jangan anggap sama macam bulan-bulan yang lain. Sehingga kegairahan kita untuk sambut Ramadan tu tak ada apa-apa. Sama je, mati puasa pula ni. Gitu lah, tak puasa pula dah. Gitu sama je. Dari segi kunjungannya ke masjidnya pun begitu sama je. Hak gigi, hak dak gigi sama je. Tahun lepas pun begitu, tahun sebelum tu pun begitu, tahun ni masuk Ramadan pun begitu. Jangan. Sebab ini bulan Ramadan, belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Masuk saja Rajab, kita dengar imam-imam baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa doa ini muncul? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, juga di bulan Sya'ban. Tapi siapa masuk Ramadan, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sebab belum tentu kita sapa Ramadan ni. Radu kan tak sapa. Esok dah nak masuk Ramadan, hari tu kebetulan mati dia. Mati macam-macam lah. Mati ni ajal lah, bukan sabit accident. Tu ajal. Sampai masa dia dah sakit, dia setok ke, accident ke, kecil manis ke. Padahal minggu depan dah Ramadan. Allah, mati dah Haji Long. Kita pergi pakat mayang ni. Siapa ajar dia? Maknanya Ramadan terakhir untuk Haji Long, no, Ramadan tahun lepas. Hak terakhir dia. Saya ingat 2 tahun lepas, tuan-tuan, betul-betul depan rumah hamba, depan tu sikit hakung bunyi accident. Esok puasa mati, mati tempat kejadian. Budak muda lagi. Maknanya Ramadan ni Ramadan tahun lepas. Maka doa ini muncul, wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan. Pasal apa nak sapa sangat Ramadan ni? Sebab Ramadan bulan kemuliaan yang tak sama dengan bulan yang lain. Allah Ta'ala berikan promosi-promosi yang besar, yang banyak, yang sepatutnya bila sebut promosi kita berebut kita. Kalau di mall-mall buat promosi, tuan-tuan, di Maidin buat promosi, Sabah buat promosi, penuh kita. Baru ni dalam beberapa hari baru buat cabutan tuah tu, penuh orang. Hadiah pula kereta. Allah, kereta hadiah cabutan tuah. Hot cash pula ada 10,000. Oh, program dia buat. Baik, sebab kita kena tahu Ramadan ini tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka di pada malam ini kita nak sebut kemuliaan apa Ramadan ini, sehingga supaya kita nak sangat bulan Ramadan. Ramadan yang pertama bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Quran. Bulan Quran, bulan diturunkan Quran kepadanya. Maknanya lagu mana ni? Nuh, asal mula Allah Ta'ala turunkan Quran daripada Allah, turun ke langit dunia di Baitul Izzah seketul. Al-Quran sebutir, bukan senaskah ni, semua ayat ni sebanyak 6,236 ayat ni turun secara jumlatan wahidah, turun secara stokor ni, turun ke langit dunia. Pada mana? Pada bulan Ramadan. Ni maksudnya. Kemudian ditauzih atau diberikan, dibahagikan pada Nabi secara berangsur-angsur, berperingkat-peringkat melalui perantaraan Jibril. Ni sepanjang tahun lah. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hak Quran turun stokor ni awal-awal dulu daripada Allah sehingga ke langit dunia. Duk gatal situ. Hak ni turun awal-awal. Masa mana Tuhan pilih? Bulan Ramadan. Subhanallah. Dalam banyak-banyak bulan Tuhan pilih Ramadan. Al-Quran
yang mengandungi 1001 mukjizat. Maknanya ni bulan bukan bulan biasa lah. Tak barang. Kita sebut tetamu Ramadan ni bukan tetamu barang. Lagu mana kita kata? Kalau kita dengar telefon rumah kita, Assalamualaikum, tak mang ni? Kita kata. Tak maaf siapa dia ni, tak kenal ni. Nombor baru. Allah Apih ni. Apih mana tu? Apih linga ni. Baru kita ingat. Lah, Apih linga. Geloh dia, mudah ingat. Sayang kita mesti dulu ni. Nuhak Kedah nu. Balik-balik mesti lama dah tak jumpa 10 tahun dah. Balik 2013. Dan ni 2024 dah. Sebenarnya 11 tahun dah. Telefon kita, Allahu Akbar Apih. Mana? Amba sapat ganu ni, dia kata. Dah ganu, dah mari rumah dia kata. Bila nak mari rumah tuan-tuan, adakah kita beri layanan kepada dia ni sama sebagaimana orang mari sok rumah kita? Dah kena jamu, nasi singgah biasa gitu juga. Hak ni hak sama-sama dah. Dak lah tuan-tuan. No cari hak lain, itik sekati. Burung puna, hak mana pelandu. Telefon lalu saing, hak mana ada? Itik sekati ada tak lagi? Bau malai itik. Lain lah sebab apa? Sebab tetamu istimewa. Tak sama. Hak mari sama rumah kita tu, ayah suami ambil diri lah. Dia ambil diri lah dapur tu. Maknanya ni hak ni lain. Sebab apa? Istimewa. Begitulah sewajarnya kita sambut Ramadan. Ramadan itu bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan perlepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ramadan awaluhu ar-rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqun minan nas. Ini bulan Ramadan, kata Nabi, bulan yang Allah Taala nak berikan rahmat Allah Taala yang mencurah-curah. Kasih sayang Allah. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala Tuhan nak bagi. Dah bulan-bulan lain tak boleh. Bukan begitu, bulan lain pun sama juga, tetapi bulan Ramadan, bulan Allah Taala seperti terbuka luas untuk diberikan pengampunan pada hamba-hambanya. Tinggal lagi hamba minta saja pada Allah. InsyaAllah pasti Allah Taala berikan keampunan ini. Sekalipun bergunung ganang, banyaknya dosa-dosa kita, tapi ini bulan pengampunan, Allah Taala nak bagi belaka. Nak bagi ni. Bulan pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, kenapa lagi yang kita nak daripada Allah kalau bukan hak ni? Rahman Allah, iaitulah keredaan Allah, pengampunan Allah dan pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni bulannya. Bulan untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi suka sangat nak masuk bulan Ramadan. Bila nak berpisah dengan Ramadan, sedih sangat dia. Sebab apa? Dia tahu Ramadan pasti akan pergi. Hak ni tetamu ni dia akan mari setahun sekali dalam hidup kita. Dia ada masa dia dah. Mari kampung kita, mari dalam hidup kita. Kalau kita panjang umur bertemu. Kalau kita pendek umur, kita pergi dulu. Hak ni ada, selagi kiamat ada semua. Maka kita kena rebutkan bulan Ramadan. Bulan ya Allah Subhanahu wa taala lipat-lipat gandakan pahala. Amalan fardu, amalan sunnah diganjarkan sebagaimana amalan fardu. Amalan fardu diganjarkan sebagaimana 70 kali bahkan lebih lagi amalan-amalan fardu yang kita buat. Maknanya tadi sembahyang sunat sebelum garing. Kalau jatuh bulan Ramadan, pahalanya sebagaimana pahala kita sembahyang garing tadi. Sembahyang garing pula dilipat-lipat gandakan. Bukan setakat 70 kali gandaan. Allah Ta'ala boleh berikan lagi lebih pada tu. Wallahu yudha'ifu liman yasha', kata Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melipat-lipat gandakan amalan ini. Bukan setakat 70, boleh lagi 100, boleh lagi 1000, boleh lagi 100,000. Allah Ta'ala maha kaya dan tak luar pun dibagi kita. Ini banyak lagi kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan terselip padanya satu malam Lailatul Qadar. Ni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan disukat dalam sukatan tahun
seumpama 83 tahun 4 bulan ataupun 83 tahun kita mati begitu. Bukan bermaksud tuan-tuan malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 83 tahun. Salah tu. Lebih baik daripada 83 tahun. Boleh jadi 100 tahun, boleh jadi 1000 tahun, boleh jadi 1,000,000 tahun. Ada orang tuan-tuan dia suka, dia cadang dah. Haji Les dia kata awal-awal start kan berkerak dah gaji hamba 300 dia kata. Kerak awal-awal gaji hak bulan 3, bulan 2 ni. Apa pula haji? Niat nak sedekah bulan Ramadan 10 ya sehari, 10 ya sehari. Subuh 5 ya, mana lepas tarawih pula nak balik tu 5 ya. Mana 10 ya sehari. Tujuan apa tu haji? Tujuan ustaz, insya-Allah mudah-mudahan kena semalam malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar itu bukan bermula tengah malam. Garik masuk garik saja telah bermula malam Lailatul Qadar. Mati kata Allah tak nyesalnya malam tak bangun kata, nampak cerah-cerah hari ni macam malam dah itu. Malam pula malam comel, malam 23 Ramadan. Dia kata. Nak sekolah bangun-bangun tengah malam tu. Nak tengah malam nak bangun qiyamul lail, nak minta taubat, minta solat hajat dan macam-macam. Tak semesti 2/3 malam. Masuk saja awal maghrib. Kalaulah jatuh malam tu malam Lailatul Qadar, insya-Allah kenalah kita malam tu Qadar. Kalau orang jenis dak tinggal tarawih 30 malam, 29 malam ni, kenalah dia. Kena. Dia sembahyang sunat 2 rakaat. Kena pada malam Lailatul Qadar seperti dia sembahyang sunat 2 rakaat selama 83 tahun paling kurang. 83 tahun itu minimum, paling sikit Allah Ta'ala bagi. Tapi bukan bermaksud seperti mana 83 tahun disembahang sunat 2 rakaat, bukan. Lebih baik daripada 83 tahun. Khairun Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Ini harus kita faham. Jadi maknanya masuk garik tu kena sekolah lalu dah. Nak baca Quran ke, nak tahajud, nak apa nama, nak tarawih ke, nak sembahyang sunat dan sebagainya. Target dah nak baca Quran. Sebab dia start dah. Kalau seria pun kita setiap malam Ramadan pasti kena. Pasti kena. Sebab dia ada terselit satu malam, insya-Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala seperti apa? Nak bagi ni, nak bagi belaka ni. Tak ada seorang terlepas nak bagi belaka. Bukan kena cari-cari apa pun. Seperti dan seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi belaka. Bukan bila-bila nak bagi belaka. Jaga terawih je. Maya isyak nak tinggal. Nak tinggal. Kena. Cuma banyak sikit. Hak tu lebih lagi dia bangun malam lagi. Kita pada isyak dengan terawih je. Boleh setakat tu lah. Hak tu lebih lagi. Tapi kena tak? Kena. Maknanya boleh belaka. Sama boleh belaka kalau jaga terawih. Itu malam Lailatul Qadar. Maka inilah. Dan banyak lagi kemuliaan Ramadan. Tapi sekurang-kurangnya kita kenal. Ni barang dia Ramadan ni. Jadi bila nak siap Ramadan, jangan buat enteng. Mesti sungguh. Najak anak-anak isteri kita supaya masuk Ramadan, tanamkan fikiran kepada dia, ni bulan bukan biasa. Ni bulan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala serikan kepada kita semua. Sedikit sebanyak kenal Ramadan. Baik. Apa yang kita nak bersiap nak masuk Ramadan ini? Sama ada sebelum Ramadan ataupun dalam Ramadan. Beberapa perkara yang saya cuba listkan di sini. Setakat yang sempat kita akan cuba hurailah. Banyak sebenarnya disebut ulama. Banyak sangat. Sampai berbelas-belas, sampai 20-20. Saya target kalau dang sikit malam ni 4-5 pun cukup dah. Baik, persiapan di Ramadan yang pertama iaitulah ganti puasa. Kena beringat, terutama hak puang, kena ganti puasa. Mana-mana ayah, suami kena tanya anak-anak puang, kena tanya isteri, ganti tak lagi puasa kita tu? Tanya. Habis tak lagi kalung, hak tahun lepas habis tak lagi kalung.
Kadang-kadang ayah tak tanya tak, malu ke guana saya pun tak tahu. Mak lah biasa. Jangan siapa ayah dan mak tak tanya langsung lok kanak gitu je. Tanya. Siapa nak tahu? Oh, ayah cakna benda ni. Biasa masuk rejak masuk siapa mari tanya dah mak sama ni. Kalau ayah jenis begitu, nak set up lah. Ayah beringat lah. Berapa hari lagi? Ada 4 lagi ayah. Dah cepat-cepat nak masuk Ramadan ni. Ni rejak dah ni. Biasanya rejak saja tinggal seladu dah. Berapa hari lagi dah habis? Tanya. Ayah tanya anak-anak puan ni. Suami, isteri dan sebagainya. Kalau ayah dah ambil posisi ni, biasanya ayah bagi ke mak. Tanya. Jangan siapa tak dah habis masuk pula Ramadan baru. Ramadan baru pula ada pula hak tak puasa. Masuk Ramadan tu dah habis lagi. Wajib kena bayar fidyah. Bayar fidyah satu hal. Ganti tetap kena ganti. Ganti tetap kena ganti. Hak bagi yang mampu berpuasa ni. Kecuali hak tak mampu puasa, lain cerita lah, bayar fidyah lah. Yang lepas uzur syar'i, lepas keuzuran, mana mengikut syarak, lain lah, bayar fidyah saja. Tapi ni tinggal puasa sebab uzur, sebab datang bulan, tinggal puasa. Jadi hak ni walaupun bayar fidyah, tapi tak kena ganti. Ada orang saya bertemu tuan apa banyak hari, belah-belah hari. Pasal apa, siapa lok apa banyak sangat tu? Dia tu ustaz beranak ustaz. Beranak apa alasan dia? Sebab nyusu anak 2 tahun. Dan nak puasa fikir siang anak pula. Kok mana pun kena ejah jugalah. Sebab dia bukan uzur syar'i. Dah apa yang siapa banyak apa lebih 30 pun ada. Tahun depan tu pula Ustaz ingat nak kodok. Beranak pula kali lagi. Beranak pun tak tahu. Beranak pun qada kena qada. Ada ni kita jumpa ni puan ni. Kita pun tak tahu nak kata lah. Dah kita bayar dah fidyah satu hal. Qada tetap kena qada. Ini ayah-ayah kena cakna lah. Untuk anak perempuan dan sebagainya. Kemudian khatam Quran di bulan Ramadan. Kena target dah insya-Allah pasang niat betul-betul di bulan Ramadan amba nak khatam sekali Quran. Maknanya 30 hari Ramadan khatam Quran. Start daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 khatam Quran. Guna Ustaz, khatam sekali Quran sebulan ni. Mampu dah Ustaz kata dia. Mampu tu. Boleh insya-Allah. Hak mana dah baca juzuk 14 dah masuk Syaban ni. Nak masuk Ramadan ni. Habis. Berhenti dulu 14 tu. Masuk Ramadan, start awal balik. Juzuk 1. Target supaya khatam sekali Quran. Habis bulan Ramadan sampai 30 juzuk. Masuk Syawal, sambung balik 14 tadi. Sambung pula. Ramadan biar khusus. Daripada awal sampai akhir. Bagaimana nak habis? Sebenarnya boleh. Nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Sebab apa? Buktinya ramai orang boleh buat. Dan biasanya bulan Ramadan kita jadi, bulan lain tak jadi, hamba pun kita juga bulan lain pun dah tu terang je, tak jadi nak habis bulan ni. Tetapi Ramadan biasa jadi. Kalau ikut jadual dia kena. Ramadan ada 30 hari, Al-Quran ada 30 juzuk, satu juzuk 20 muka. Satu juzuk 20 muka. Ni. 20 muka ataupun 10 lah. Dalam sehari kita semayang 5 waktu sehari semalam. Setiap selepas satu solat mesti habiskan 4 muka ataupun 2 lah. Subuh 4 muka, Zuhur 4 muka, Asar 4 muka, Garik 4 muka. Lepas tu lepas Isyak, lepas Tarawih pula 4 muka. Habis 20 muka. Mesti habis 20 muka. Maka hari tu khatam 1 juzuk. Kena maintain ni. Dah boleh tiba-tiba 4 muka, waktu Zuhur ambil 2 muka dah. Paling kurang 4. Lebih tak apa. Mula-mula payah sikit, tapi masuk hari kedua sampai hari kelima, sampai hari 10, hari rasa lain dah. Rasa macam tak padang lah 4 muka weh. Setiap waktu hari tambah pula, setiap waktu 6 muka. Bila tambah gitu, tidak kurang daripada 4 muka, insya-Allah sebelum 30 Ramadan dia akan khatam dah. Target begitu je. Tapi jangan kurang daripada 4 muka setiap waktu.
Kalau tadi subuh tadi dodang dodang. Gaduh warna sakit perut lah apa gitu gini maksudnya pergi kerja pula. Zuhur kena qada, kena buat lapang muka. Dah habis sebab apa? Sebab dah cukup 4 muka. 2 lah maknanya 2 lah. 2 lah. Lepas setiap salat baca 2 lah. Insya-Allah habis Quran. Sebab Ramadan Zuhur tu kita makan tak dah. Mayang je. Pas mayang nak tunggu kalau bertirahat kerja tu nak buat apa lagi? Baca Quran. Budaya saya tengok kalau di Mesir, di bumi Arab tuan-tuan, kalau bulan Ramadan cukup berbeza. Orang-orang biasa je, bukan orang biasa tu ni macam kita ramai-ramai, tapi Quran kecil ada ni. Dalam bas, dalam taksi, dalam metro ataupun kita sebut LRT lah gini. Dia baca Quran, baca popek. Nampak muka rembo. Kerah je. Orang ngesluar jam tapi baca Quran. Moci-moci ke apa ke. Oh hebat. Budaya dia, budaya. Khatam sekali Quran. Ustaz bagaimana hamba ni motih ni Ustaz tak pandai mana baca Quran. Sedih sungguhlah kalau sebut baca Quran ni. Ada orang tua Tok Teh Ustaz baca. Apa maksud baca Quran? Adakah mesti mengenal Quran baru boleh baca Quran? Ni kena kita nak bagi faham juga ni. Dalam bab baca Quran Nabi sebut dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kata Nabi, bacalah Quran kata Nabi. Sesungguhnya Quran akan datang kepada kamu kelak di hari kiamat untuk memberikan syafaat, bagi pertolongan kepada kita. Bahkan disebut dalam hadis bukan saja kiamat tu, dalam kubur tu Quran bagi syafaat dah. Masa kita mati duduk atas kepala kita dia tengok ni. Ni si Polan ni hak baca Quran, aku teman dia. Bawa dia ikut sama ni, pas kubur, pas dalam kubur hidup kat kepala kita. Siapa malaikat mari muka nak kira tanya pula. Nak buku salah kita tak boleh nak jawab dan sebagainya, nak buku dihalang. Tak boleh malaikat, ni jangan buku. Ni hak hamba ni. Nak buku kau atas dihalang, kau bawah dihalang, kau kanan, kau kiri dihalang. Jangan kata dia, jangan, hak ni tak boleh. Pasal apa ni? Damu siapa yang halang-halang ni? Malaikat tanya. Ni dalam kupasan hadis lah. Kata dia, ambalah Quran. Di mana si Polan ini baca Quran. Baca hamba dulu semasa hidup. Ni kemuliaan Quran. Dak kiamat lagi tu, kubur ni. Dia teman dah kita. Bahkan sambungnya lagi, aku akan temannya sampailah hari hitung hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari kebangkitan aku teman dia ni. Bayangkan ni buayah tuan-tuan sekalian. Bila kita mati dalam kubur seorang diri, gelap gulita, tak ada orang teman dah. Anak-anak ke bini tak ada dah. Ada orang teman kita, iaitulah Al-Quran. Datang dalam jelmaan lelaki yang segak katanya. Quran. Baik, dah mau totih lagu mana tak dah erti baca Quran masa muda-muda pun dah lah jadi janda. Tinggal di tok lelaki, lepas tu kerja kuat, jaga anak, ramah. Tok gini. Bahkan termasuk tengok arwah tok hamba. Kerja kerah, susah. Nebah lah, masak padi lah, ikut gidang orang bagi gelap, bagi dah janda nak sarang anak-anak. Tak kahwin lain pula. Contoh. Amak gini. Jangan rasa susah hati nanti. Jangan susah hati. Baca Quran bukan semestinya kena Quran. Ambo Ustaz ahli betul bodoh kena. Dah tak boleh baca Quran. Dah boleh baca Quran. Macam mana? Quran ini dia tak sama dengan kitab-kitab. Tak baca sama macam buku-buku teks. Dah. Quran mukjizat. Macam mana? Quran dibaca dengan menghafal. Kalau kita kata nanti kita ngena baru boleh baca Quran, dan Nabi ngena bila? Nabi Muhammad ni ngena bila Quran? Alif bata pun tak kena. Nabi tak kena. Dia baca Quran. Apa maksud baca Quran? Baca Quran adalah baca. Tak semesti ngena, ngapa apa boleh. Moting-moting ngapa dak 3 ku. Ngapa? Hak tu lah sahih. Ulang hak tu je, ulang hak tu berhari-hari, ulang hak tu je. Tak boleh nak apa 30 juzuk Ustaz. Tak boleh nak baca 30. Tak apa, hak kita kat ngena tu. Itulah bermaksud baca Quran. Dengar, lepas tu hafal, baca sama sebagaimana orang kita dengar. Dengunya situ, tajwid dah erti, tak apa, baca sama, ikut sama. Itu dia. Tambah lagi,
nak baca al-Mulk lah. Dah baca sama al-Mulk. Biasa lepas-lepas ada masjid, dia buat lepas isyak tu, dia buat baca al-Mulk. Ngena. Dengar sama, dengar ulang. Ngapa? Boleh al-Mulk. Ada orang, dia baca Yasin, ingat Yasin. Quran buat baca saja Yasin, baca Yasin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh 3 ku, tak apa 3 ku pun. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu pada Nabi. Rasulullah, sahabat kita hok ni tak ada surah lain dia baca. Qul huwallahu sama, al-ikhlas, qul huwallahu sama. Hak lain tak ada ajaran ni je. Kata Nabi apa? Falahum jannah. Baginya syurga. Itu maksud baca Quran. Kita baca sama, baca semuka. Andang 5 minit. Mati tu dia ingat 3 ku je, tapi baca berjajang ulang tu. Lebih dia. Tak kira ayat tulis pun. Pahala sama je. Sama maksudnya dengan hitung kira huruf ni. Kelebihan ni. Itulah maksud baca. Betapa ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh huruf. Kenapa? Maka sebab itu Iqra yang kita faham bila wahyu datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Jibril, ya Rasulullah, Iqra. Ya Muhammad, baca. Nabi kata, aku nak baca kenapa? Aku baca berbukti. Ni. Maksudnya adakah baca di situ dilihat pada tulisan? Bukan. Membaca di situ adalah Iqra dengan maksud membaca dengan menghafal. Dan begitulah agama. Kita nak mayang, tak boleh tengok kitab, nak baca Fatihah, nak baca salawat, kena baca buku doa tahiyat. Dah leh, kena ngapa belaka ni? Kena ngapa daripada awal. Doa iftitah, baca al-Fatihah, kemudian rakaat, semua bacaan setiap rukun, semua kena ngapa. Dan pada dulu pun Al-Quran ataupun ilmu diwahyukan, diturunkan satu generasi melalui hafalan dada-dada ulama. Belakangan ni yang diceritakan ni ilmu tu betul. Maka hak tak boleh baca Quran pun tak apa, baca sahaja. Hak tak mengenal Quran, baca sahaja mana-mana surah yang ingat, berulang-ulang kali sehinggalah sampailah kita tutup usia kita baca Quran. Itu maksud baca Quran. Begitu. Dah syafaat tu atas orang baca, dah kira surah tulis pun. Lebih dia kalau dia baca sama dah berhenti sampai 2 jam sehari, 3 kutu dah ulang. Dia pandai kita baca beralih sama 2 muka tapi 5 minit je. Ni itu maksud baca Quran. Saya perlu jelaskan panjang sikit sebab orang tu dia Allah dah tahu lah, putus asa dia dengan Quran. Nak ngapa pun, nak belajar pun dah ustaz, capur dengan malu, dah tua sangat dah, kerah dah apa. Ingat dah hak mana ngapa ingat jalan waktu. Jangan kita abaikan Quran. InsyaAllah target sekali khatam Quran. Seterusnya yang ketiga, sedekah di bulan Ramadan. Besar ganjaran pahalanya, tak sama sebagaimana bulan-bulan biasa. Yang keempat, sedekah juga, tapi hak ni sedekah khusus disebut oleh Nabi. Sebab apa Nabi sebut pula khusus ni? Sedekah juga, sedekah dalam bentuk jamu orang buka puasa. Khusus ni hadis ni bulan Ramadan saja. Kena ada dalam bulan Ramadan kita ni jamu orang berbuka puasa. Sebagai lipat gandakan pahala-pahala kita puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sa'iman kana mithlu ajri." Siapa yang jamu orang buka puasa, pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun kurang. Kalau jamu 10 orang puasa tu boleh pahala ke dia. Tanpa hak dia puasa tadi, tak kurang sikit pun. Kalau jamu 100 orang. Ambil contoh ni, masjid kita ada buat nama. Dia tak ada apa-apa pun, dia ulur bitih je. Nak akal lembu berapa ekor. Ingat tahun ni 15 ekor tadi. Nak bagi banyak pun, dia wis 1,000, 2,000 capur. Hak ni pun toto-toto sikit, bagi je cukup maknanya. Kalau sini berapa ekor? Mungkin seekor lah, 2 ekor. Kalau masjid Telemong tu biasa seekor je, seekor lembu. Kita biasa buat pada hari 17 Ramadan, nuzul Quran. Tak kira hari apa pun, jatuh 17 Ramadan, hari itulah kita buat nama sama-sama. Baik, jamu buka puasa. Payah ke nak jamu buka? Tak payah.
Kita beli sama di pasar, bazar-bazar dan sebagainya. Beli dua lalu. Mak tabak beli beli dua. Nak masuk rumah itu pergi ke jiran se. Esok gitu juga air tebu. Lusa gitu juga air soya. Lepas tu air cikang. Gila hari-hari. Jiran pula dah reti basuh. Dah balah langsung. Balah lah. Nak sabar. Tapi dia ingat mari ustaz bagi air soya tu. Mari dulu air tebu. Hari ni kenapa tau? Kita ada balah tau. Balah lah balik. Jangan nak reti basuh itu. Ambil berebut pahala tu. Aneh. Ada sahabat Nabi, dia mengadu bila Nabi sebut hadis ini, ya Rasulullah, macam mana kami nak jamu buka puasa? Kami nak buka puasa pun sama telah ada makanan dia tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau bil ma'in, walau bit tamarin, walau bil ma'in, walaupun dengan sebutir kurma. Butir kurma pun tak apa dah. Maknanya tak ada sangat pun ambil khema, kerak bagi dua tu, buih separuh, kita ke separuh. Ataupun kaedah dia, biasa duduk sejik lah. Duduk rumah pun tak apa. Khema kita ni bagi ke dia, khema mu tu bagi aku. Tukar khema gitu, tak apa. Pahala dapat. Aku dapat pahala mu pun tak kurang, mu pun dapat pahala aku puasa, aku pun tak kurang. Ini saya suka dengan satu kaedah. Ada seorang ustaz tu dia buat, tuan-tuan, kita nak jamu bagi kurma sebekas-bekas mahal 10 ya. Kalau 100 baru 10 orang. Dia beli khemetimbang. Khemetimbang beli ke Haji banyak-banyak. Beli berapa kilo, dia pun packing dalam bekas polystyrene hot plastik tu. Pun cek-cek satu-satu tu. Beli hot 5 kilo pun boleh 200 bekas. 200 bekas. Ya bos saja. Zuhur ke asar ke, zuhur lah bos. Nak balik tu pakai ambil lah. Tak bubuk kat bitu pun bahan dah. Ambil lah. Takkanlah jimat zuhur tu dia ambil, buat balik rumah bahan selalu. Dia tunggu buka. Dia tunggu buka. Dia pula anak-anak dia pula makan. Pahala besar. Kurma dia, kurma mudah. Buat kurma pun tak apa. Ini hadis sunnah. Nak bagi yang golek tiap-tiap hari mampu kita. Ataupun dengan air, walau bil ma'in, dengan seteguk air pun tak apa. Saya teringat masa saya di Mesir, di bandar-bandar Kairah, ada pemuda-pemuda Arab, dia bawa dulang talang ke sini, orang panggil apa, talang. Dia susun cawan plastik, susun penuh atas ni, yang diisi air. Ada air anggur, kadang-kadang air ogrin, kadang-kadang air tamahin, ni panggil air senjawa begitu. Sedulang ni dia gerak di tengah-tengah bandar, tepi-tepi jalan ni dekat nak buka puasa. Dia nak ikan apa? Dia lalu je naik tabah, kita pun pakai ambil sesa. Kadang-kadang masih lagi jam di waktu buka puasa tu, di tengah-tengah tu, orang bang pun dia selalu celah-celah macam kat traffic light tu. Orang jual asam boy gitu tu. Dia buka tiket pun lalu. Orang masing-masing ambil air. Saya tengok, bijak budaya ni, saya kata. Bila saya baca hadis, ni rupanya ni. Mereka faham hadis. Walau bil ma'in, walaupun seteguk air, dia bagi segelas air. Rupanya ni, dia faham hadis orang Arab. Ini hebat, tuan-tuan. Kalau 100 orang dia jamu air, 1 orang, maknanya pahala buka. Itu sehari. Maka inilah. Hari ni tak payah-payah pun ni boy tuan-tuan sekalian, ulu piti je, back-in je. Masjid tu bagi nama akaun tu, masjid mana no? Masjid ladang macam pun nama tu ambil akaun BT je. Itulah seberingkas yang mulia yang terakhir, itulah di bulan Ramadan jangan sampai kita lupa berdoa dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang cukup barakah ini, bulan mustajabnya doa dan bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh kita simpulkan beberapa perkara yang kita boleh sebut. Yang pertama ganti puasa, yang kedua khatam Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat juga sedekah jamu orang berbuka puasa, yang kelima berdoa dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang merentasi atau masuk dan bertemu di bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tidak mendapat pengampunan atau pelepasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kata Nabi, rugi dia, celaka dia, rugi sangat-sangat dia, bertemu dengan suatu bulan yang cukup barakah, cukup mulia tetapi dia tidak mendapat ganjarannya, maka rugi. Mudah-mudahan kita semua terpilih di antara orang yang mendapat
pengampunan, rahmat Allah dan juga pelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itulah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.